Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bagi masa seminit untuk orang yang dah join. Boleh share dekat kawan-kawan ataupun tag kawan-kawan supaya kawan-kawan dapat lihat. Tonton live kita hari ni. Check kat dulu juga ni. Apa nak buka Facebook? Tak terbaik buka kat sini. Hari ni I dengan Wawa tak sama tinggi ya. You agak ke depan. Okay. Right. Hello. Siapa bersama kita hari ni? Kalau ada kawan-kawan yang akan nak tonton, ajaklah dia tonton sekali. Okay, hari ni kita akan cerita tentang essential oil. Ada tarikh luputkah? Sudah apa khabar hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Cakap pasal tarikh luput, ada roti sekeping tak dihabiskan dan dah melalui tarikh expired, tak boleh nak makan. Sayang pula. Ada sekeping je tertinggal. Lah, macam mana lah boleh tak perasan. Normally kalau sekeping, kalau tarikh luput tapi nampak elok lagi, I makan je. Ni lah macam dah banyak hari sangat tak berani lah. Jangan kalau dah banyak hari kan. But I'm so grateful lah. I'm so grateful. Essential oil is not like that. Kalau tak, jenuh jugalah nak menghabiskan essential oil. Kan? Bubuh semua. Okay. Right. So bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Sembang Santai essential oil ada tarikh luputkah? Jadi kalau kita tengok dekat botol essential oil kita, tak ada botol essential oil. Okay, kalau kita tengok botol essential oil kita, biasanya dekat botol essential oil akan ada manufacturing date ataupun bottling date. Dia akan ada number, lot number juga. Lot number tu ialah indication ataupun satu nota dia diproses dari lot mana lah. Jadi biasanya kalau lot number tu, kalau ada apa-apa isu pada lot tu, so dia akan check lot tu semula and then lot tu akan, senang untuk nak keep track lot mana, okay, production mana. Okay, manufacturing date tu biasanya tarikh yang dia dibotolkan lah, kan, dia masuk ke kilang. Now, tapi tak ada tarikh luput. Walhal kebanyakan benda, contohnya macam makanan, kalau makeup pun ada, makeup kita tunjuk, dia tulis tarikh luput semua. Tapi kat essential oil tak ada tarikh luput. So sebenarnya apa keperluan tarikh luput tu dan apakah essential oil tu, kenapa dekat botol essential oil tu tak ada tarikh luput? Okay. Sebenarnya essential oil ni dia tak ada tarikh luput. Dia asalkan dia tidak dipengaruhi oleh faktor yang mengganggu kestabilan molekul kimia. Cecair itu sendiri tidak mudah tidak mudah untuk naik kulat. Bila kita cakap pasal tarikh luput ni, is satu benda yang telah dicemari. Telah dicemari kuman, telah dicemari kulat. Macam roti saya cerita tadi, kita bimbang nak makan roti tu kerana sentuhan tangan kita dengan roti tersebut atau semasa proses pembuatan dia, tepung dia semua ada tarikh luput. Jadinya dia ada orang kata jangkaan tarikh luput. Untuk makanan-makanan ni degradasi, degrade. That's why biasanya dalam industri makanan memang ada tarikh luput. Tetapi dalam essential oil tu sendiri dia orang kata tidak mudah untuk kulat atau kuman membiak di dalam tu sebab dia bukan medium yang mudah untuk membiakkan kuman atau kulat. Environment tu tak sesuai untuk pembiakan kuman atau kulat, melainkan makanan environment tu sesuai. Sebab itu essential oil tidak mengandungi tarikh luput. Namun begitu,
ini tidak bermaksud kita boleh simpan dia selama-lamanya, tak guna langsung, dan kita abaikan cara penyimpanan yang sesuai dengan sangkaan alah dia takkan expire. Jadi kita perlu ambil perhatian pada perkara-perkara yang mengganggu kestabilan kimia dia. Sebab kalau struktur kimia, molekul kimia dalam essential oil itu tidak stabil, dia akan menjadikan bau essential oil itu berbau pelik. Lemon mungkin dah tak bau macam biasa. Orange mungkin dah tak bau macam biasa. Tea tree mungkin dah tak bau macam biasa. Okay, aroma. Dan itu yang kita boleh hidup. Dan yang paling merisaukan bila molekul kimia tu boleh berubah dan dia boleh mengganggu efikasi. Mungkin kita dah selalu pakai lavender, okey. Tiba-tiba kita pakai lavender jadi gatal. Pernah biasa tak? Pernah dengar tak? Kita biasa pakai tapi tiba-tiba gatal, tiba-tiba naik merah. Biasanya yang pakai dah lama dan mungkin essential oil tu botol essential oil tu dah orang kata diletakkan di atas peti ais ataupun tinggalkan dalam kereta dalam tempoh masa yang lama, ataupun memang dia dah tinggal sikit, lepas tu botol tu ruangnya besar, paras tu tinggal sikit dan tidak dihabiskan dalam masa terdekat, teroksida atau mengganggu dari segi bau dan struktur kimia. Jadi boleh mengganggu dari segi efikasi dan dia boleh menyebabkan toxicity juga. Jadi ini benda yang kita tak nampak. Jadi kita kena hati-hati dari segi bukan dan takut tak guna langsung, tapi kita kena dari segi penyimpanan dia macam mana, kena ada kesedaran dari segi penjagaan dan penyimpanan botol tu dekat tempat yang sesuai untuk menjaga kandungan dia. Wawa nak tambah ke? So saya rasa basically dia tak akan rosak atau dia tak akan rancid lah dalam bahasa Inggeris kan. Tapi apa yang berlaku ialah kalau dia tidak disimpan dengan elok, dia akan dioxidize. Oxidize tu bila oksigen dan kemudian dia akan menukar profil chemical tu lah. Jadi sepatutnya manfaat dia sebegini ataupun ini yang akan berlaku bila kita guna oil ni, tapi bila kita pakai oil ni dia akan jadi mudarat pula kepada kita. So itu yang kita tak nak kan. Okay, now tadi Syida ada sebut pasal simpan dekat dalam kereta ataupun simpan dekat atas peti ais semua. So saya rasa sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu diambil ataupun beberapa faktor yang boleh menyebabkan essential oil ni rosak. Kita guna perkataan rosak je lah, senang kot. Essential oil ni rosak. Jadi apa daripada pembacaan Syida dan daripada apa yang Syida tahu, apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan essential oil ni jadi rosak walaupun dia tak ada kandungan? Sebagai seorang ahli farmasi, kita sangat menekankan tentang pengurusan ubat-ubatan supaya struktur kimia dalam ubat tu boleh menjadi ubat kepada pesakit, bukan menjadi racun. Jadinya kita sentiasa mengingatkan, bukan kata ubat, beli suplemen dekat farmasi pun akan tulis simpan di tempat dingin, okey. Dan kita selalu pesan kalau ubat kapsul, ubat tablet tu jangan dedahkan pada, biasanya kita ni banyak letak barang dalam kereta. spare barang, ada extra botol suplemen dalam kereta, betul tak? Jadinya pendedahan suhu, okey, suhu terutamanya kita dekat Malaysia ni panas, sentiasa panas. Dan kalau dalam kereta tu, walaupun kita letak kereta kita bawah pokok atau dekat porch dan kita buka sedikit tingkap, konon-konon nak bagi sejuk kereta, still kereta tu suhu dia panas. Sebab tu kalau kita ada macam kes-kes tertinggal anak ke apa ke, sekejap je, orang kata kemalangan tu boleh meragut nyawa. Betapa panasnya dalam kereta tu boleh sampai meragut nyawa. Jadinya dari segi suhu, faktor oksigen dan faktor cahaya ni sangat memainkan peranan penting
menjadikan essential oil kita tu elok ke tak elok, rosak ke tak rosak. Saya nak bagi contoh tentang suhu. Okey, kita tahu essential oil ni bila kita nak dihasilkan dia dalam melalui proses distillation, dia perlukan suhu yang sangat tinggi. Kalau ikut logik, kata tak sensitif. Kata essential oil ni sensitif pada suhu, tapi masa pemprosesan tu bukan pakai suhu yang tinggi ke? Kan? Tetapi semasa proses penghasilan, dia bukannya berhari-hari. Proses distillation tu tak berlaku berhari-hari. Dan proses distillation tu berlaku pada tekanan tertentu supaya suhu yang dikenakan adalah sesuai. Contohnya macam kita nak masak guna periuk moza lah. Kalau kita masak sup daging atas dapur, orang kata 3-4 jam kan. Tapi kalau masak sup daging guna periuk moza dengan fungsi tekanan, high pressure, I think dalam 10-15 minutes, 10-15 minit dah dapat dah kelembutan daging tu. Tapi khasiat sup tu tak terjejas walaupun you guna high pressure. Sama juga macam proses distilasi. So walaupun proses distilasi tu guna suhu yang tinggi, sebenarnya suhu dia terkawal dengan tekanan yang tertentu, tapi dia tidak merosakkan komponen kimia essential oil tu. Dia hanya untuk tolong ekstrak, keluarkan daripada tumbuhan. Tapi bila ekstrak tu dah dikeluarkan dan dibotolkan, itu peranan kita untuk menjaga. Jadinya, dinasihatkan di sini, jangan dedahkan pada suhu lebih daripada 28 darjah Celsius. Suhu bilik kita berapa? Kalau tak ada aircon? 30. Something kan? Tambah pula kat Perlis. Tambah pula kat Perlis ni lagi panas. Tambah pula kalau rumah jadi bumbung. Macam rumah saya lama tu, rumah jadi bumbung. Bumbung atap zinc. Lagi panas macam oven. Makanya jangan dedahkan pada suhu lebih daripada 28 darjah Celsius dalam tempoh masa yang lama. Dia tulis kat sini in many days. Dia akan merosakkan, berisiko merosakkan komponen kimia essential oil. Antara komponen kimia yang mudah di breakdown adalah essential oil yang mengandungi molekul sabinin, 1-hexeniol, okay, dengan linalon. Linalon ni paling simple lavender. Lavender kita. Okay. Lepas tu jadi sebenarnya Syida, memang betul lah yang Living kata kita ni tak patut simpan stok sebab kita memang tak ada tempat penyimpanan yang sesuai dekat rumah ni sebab rumah kita panas. Dan kalau kat yang Living tu, setahu saya lah, diorang memang ada tempat yang simpan dengan suhu yang terkawal, yang dengan environment yang sesuai lah untuk essential tu kan. Jadi I think business yang Living ni sangat bagus lah, daripada polisi lagi dia dah kata jangan simpan stok supaya produk tu nanti bila disampai ke pihak yang pembeli, yang membeli daripada kita secara retail and what not tu semua, so dia tak rosak dan dia tak memudaratkan orang tu sebab dia akan jadi liability kepada kita juga kan? Betul. Bayangkan kalau anda beli daripada warehouse yang tidak sah, contohnya Lazada, Shopee, berapa lama disimpan tu dan warehouse dia macam mana kita tak tahu. Okay, jadinya dan itu akan efek dari segi kualiti dan orang komplain kenapa pakai you punya macam ni, kenapa I pakai yang Living punya elok. So penyimpanan kita macam mana. Tapi ada satu fakta yang menarik, ada komponen kimia ni dia tak breakdown walaupun suhu tinggi, iaitu terpiniol, okay, tapi spesifik dia terpinin 4-ol, okay, dan yang ni saya tak ingat essential oil jenis apa yang mengandungi terpin 4-ol, tapi yang lagi satu adalah eugenol. Eugenol ni ada dalam tips, ada dalam clove, ada dalam cinnamon, rempah-rempah, okay. So
yang ini dia tidak terganggu dengan suhu yang tinggi. So I think that's why lah kalau kita digalakkan makan rempah-rempah kan, rempah kita tu kan yang daripada kulit kayu manis lah, rempah-rempah tu semua kan kita kena rebus, betul tak? Kita kena rebus untuk keluarkan. Ini konsep tradisional lah, bukan kita ambil essential oil yang living untuk kita konsum, tak. Ni secara alami, produk alami rempah yang mengandungi eugenol ni, cara masakan dia adalah melalui rebusan, nak keluarkan. Dan dia dan komponen kimia dia tu tidak terganggu oleh suhu. So bila saya baca fakta ni, betapa saya takjub dengan ciptaan Allah, sebab Allah dah tetapkan okey, manfaat ni komponen eugenol ni bermanfaat untuk manusia, jadinya dia tidak mudah terganggu dengan suhu. Jadi cara masakan kita pun macam tu untuk memudahkan kimia tu keluar daripada rempah-rempah. What do you think, Hawa? Saya rasa sebab tu juga EO flavoring, essential oil flavoring tu terdiri daripada EO rempah-rempah ni lah, herbs dan rempah kan, which is fascinating. Agak takjub lah dengan fakta ni, Masya Allah, subhanallah. Ya, betul-betul. Okay. And then lagi satu tadi, suhu lebih daripada 28 darjah Celsius. Okay, ini satu lagi, essential oil jika terdedah lebih daripada 32 darjah Celsius. Panas kan? Okay. Terutamanya citrus oil. Orange, lemon, grapefruit, tangerine, citrus fresh. Okay, semua yang beradik-beradik citrus oil. Okay. Yang ini dia akan degrade. Struktur kimia dia akan mudah terurai disebabkan oleh suhu. Nak tahu tak kenapa? Sebab proses penghasilan citrus oil tidak melalui suhu. Dia adalah cold press. Tekanan kepada kulit buah citrus tu mengeluarkan minyak pati. Jadinya bila minyak pati lemon yang dalam botol ni terdedah kepada suhu lebih daripada 32 darjah Celsius, okey, dia sangat mudah mengalami chemical degradation, degradasi kimia. Molekul dia akan berubah, bau dia akan berubah, efikasi dia akan menurun dan dia berisiko terciptanya new hazard compound. Bila tercipta new hazard compound tu, so mungkin boleh menyebabkan iritasi pada kulit. Jadinya sangat-sangat penting untuk kita jaga citrus oil kita jangan terdedah kepada suhu tinggi. Dan itu juga sebab kenapa citrus oil ni kita tak digalakkan guna di bawah UV ray panas juga. I don't know, probably lah. Yang photosensitivity kan. Photosensitivity risk yang boleh menyebabkan selaran permanen. Selaran tu ialah permanen sunburn lah. Saya nak kongsi satu kisah pasal saya punya lemon ni lah. Masa saya di Rawang dulu, kita simpan essential oil dalam handbag. Dan kadang-kadang bila kita drive ke apa ke, kita nak capai sesuatu daripada bag. Contohnya nak ambil kat Tashenko ke apa ke. Dan saya tak perasan lemon essential oil saya terjatuh. Okay, terjatuh di bawah seat ke apa ke. Sebab tu saya pelik, jadi mana saya punya essential oil. Dia cari merata tak jumpa, cari dalam kereta sebab saya cari tak habis. Jadi bila kita cari begitu saja tak jumpa, okey tak apalah, redor lah, hilang kot. So kita buka yang baru. Lepas tu bila hantar kereta nak pergi cuci, tahulah kalau orang yang cuci kereta kita tu dia akan lebih teliti kan, dia vacuum lah bawah sana bawah sini. So bila dah selesai cuci dia kata, Puan ni ada jumpa barang dalam kereta. Tara, lemon. Tapi lemon label lama lah dulu. Dan saya baca pasal tarikh luput semua dan faktor suhu kepada komponen kimia, saya ada baca dulu. Dan saya ragu-ragu nak guna sebab lama dah lama hilang dan kereta tu kan panas, kita parking, lepas tu kita guna dan I think beberapa minggu
memang nampak kering. Saya ingat lagi masa saya baru guna tu ada dalam 3/4, memang dia dah kering sampai ke bawah. Tapi saya ragu-ragu nak guna sebab saya risau dengan komponen kimia dia yang terjejas. Jadi nak diffuse pun saya tak berani, takutnya kita nak tenang jadi tak tenang. Kan sebab bau tu sangat memberi kesan kepada sistem emosi kita kan. Jadinya apa yang saya buat adalah saya siram dekat pokok. Saya titiskan dekat pokok. Terpaksalah sebab you kena pertimbangkan antara risiko toxicity dengan risiko you nak berjimat. Sebab duit boleh dapat, insyaAllah duit boleh dapat, tapi kesihatan tu belum tentu kan. So saya tak nak pakai essential oil tiba-tiba jadi benda lain. So saya reda lah, okay, bukan rezeki saya dan saya tuangkan dekat pokok. Hopefully pokok tu okay lah. Tak ada apa-apa. It's just that personally kalau essential oil tu terdedah pada tempoh masa yang lama, terutama pada suhu yang panas, saya secara peribadi saya risau sikit nak guna. Mungkin kawan-kawan lain ada pengalaman boleh kongsikan, tapi ini pendapat peribadi saya. So setiap orang dia boleh tahu, baru 1-2 jam lah Kashida terdedah, okey kot. At least 1-2 jam pun okey, sebab kalau baca dekat buku Lindsay Elmore, okey, saya baca buku Lindsay Elmore, dia kata pendedahan beberapa hari. Beberapa hari tu yang risau sebab macam-macam boleh jadi masa tempoh tu. Kalau tadi kita cerita pasal suhu panas, kalau suhu sejuk akan ada apa-apa impact ataupun kesan kepada essential oil? Okey, kalau kita simpan pada suhu sejuk, dia kebaikan dia tak ada, dia ada dua, dia ada kebaikan yang keburukan. Tapi saya cerita kebaikan dulu. Kebaikan dia melambatkan proses oxidation. Oxidation ni disebabkan oleh oksigen. Okey, tak apa, nanti saya cerita faktor oksigen. So bila melambatkan atau mengelakkan proses oxidation, essential oil tu tidak mudah kata rosak lah, tak mudah rosak. Jadinya okey je nak simpan dalam peti ais. Tetapi simpan tempat sejuk tau, tak payah freezer. Tetapi keburukan dia atau kelemahan dia jika anda simpan essential oil yang jenis pekat, contohnya macam bertiba, bila nak tuang tu dia tak boleh nak tuang sebab dia lagi pekat dengan suhu sejuk. Jadi untuk senang je kalau dalam keadaan macam ni, just gosok-gosok je di tapak tangan supaya botol tu jadi hangat dan mudahlah nak tuang. Lepas tu ada yang kata selit kat bawah ketiak, selit kat celah baju. Ikut suka hatilah. Janji kita panaskan dia, buat macam ni untuk panaskan dia supaya dia tak adalah likat sangat. Itu je lah yang saya dapat. Okay, jadi selain daripada faktor suhu, saya rasa faktor oksigen tadi Syida ada cakap. So macam mana oksigen ni mengganggu dan merosakkan essential oil? Okay, contoh oksidasi, contoh situasi oksidasi yang kita biasa nampak adalah bila kita potong buah. Bila kita potong buah dan buah tu akan jadi keperangan. Okay, itu adalah proses oksidasi. Jadi untuk essential oil, benda ni boleh jadi juga, tapi tak adalah essential oil kita jadi perang, tak. Cumanya proses oksidasi, essential oil yang telah melalui proses oksidasi ni, efek dia adalah menyebabkan skin allergy. Skin allergy, okay. So essential oils that can oxidize and increase the risk of skin irritation. Yang ni ada dalam buku Lindsay Elmore. Tak semua essential oil, ada beberapa. Ini senarai dia. Okay. Tapi yang menariknya yang saya boleh nampak dekat sini adalah frankincense. Frankincense ini popular kan kita guna. Lepas tu tea tree. Okay.
Lepas tu citrus fruit oils, orange, lemon semua tu. Okay, ini essential oil yang kerap kita guna, yang memang ada dalam premium satu kit. Frankincense, citrus oils, tea tree kan, tea tree pun kadang kita dapat macam bulan ni free kan, kita 120 biji dapat tea tree. Jadinya bila dapat tu, kalau tak ready lagi nak guna jangan buka. Tak ready lagi nak guna jangan buka, sebab dia punya bila selagi you tak buka tu dia tak berlaku oksidasi. Bila anda dah buka macam ni, dah terdedah kepada udara, oksigen pun keluar masuk, walaupun kita tutup tapi dia tak ketat macam asal pun boleh berlaku oksidasi juga. Sebab molekul kimianya dia sangat halus, kita tak nampak dengan mata kasar, tapi kita dah tutup macam ni pun boleh berlaku oksidasi. Dan jangan kata biarkan tak guna terlalu lama, sebab dia boleh essential oil, molekul essential oil tu boleh oxidize dan meningkatkan risiko iritasi kulit. So saya nampak lebih jelas kenapa kadang-kadang orang kata guna frankincense jadi begitu begini, guna tea tree jadi begitu begini. Rupa-rupanya essential oil yang lama dan boleh menjadi oksidasi dan menyebabkan iritasi pada kulit. Tu Kak Zai ada share dekat komen. Kak Zai ada share dekat komen, dia kata Kak Zai pakai sebelum ni okey, bila sapu dekat kulit muka, lately bila sapu kulit jadi gatal. Apakah sebab EO tu dah teroksidas, sebab EO tu masih baru? Pada pendapat saya dia boleh jadi macam-macam lah. So antaranya ialah mungkin sebab kita selalu guna essential oil tu, jadi dia ada kesan desensitivity. Was it desensitivity? Dia menyebabkan kita lebih sensitif kepada essential oil tu, ataupun kita dah tak sensitif lagi kepada essential oil tu. Tapi mungkin juga saya tak rasa sama dia teroksida ataupun dia rosak kalau EO tu masih baru. Tapi mungkin cara penggunaan, cara kita guna essential oil tu daripada botol tu pun boleh jadi juga. Sebab kita tak sampai lagi ke situ, tapi sekilas selalu kita boleh kata macam mana cara kita tuliskan atau macam mana cara kita handle botol tu, dia boleh menyebabkan botol tu rosak. Bukan botol, minyak essential oil tu rosak juga kan. So Syida ada apa-apa pendapat ataupun nak sambung nanti, nak ulas nanti? Okey. Tadi kita cakap pasal oxidation kan, oksidasi. Okey. Essential oil yang mudah teroksidasi adalah contohnya tadi tea tree oil, frankincense dan citrus. Tetapi essential oil yang sukar dioksidasi adalah eugenol, essential oil yang mengandungi kimia eugenol, pymol, white 8 cineol dan carvacrol. Ini essential oil dalam raindrop teknik. Essential oil dalam raindrop teknik banyak. Okay, so tak adalah nak suruh stock up raindrop teknik punya oils. Tetapi that's very, kata maknanya kalau kita buat RDT sebulan sekali pun tak risaulah. Essential oil tu masih terpelihara. You get what I mean? Dan sebenarnya oil yang kita sebut tadi, yang ada komponen kimia tu, sebenarnya dia ialah essential oil yang high antioxidant. Dan mungkin itu ialah oil yang kita gunakan untuk RDT sebab dia membantu kita untuk memerangi free radicals tu lah kan. But surprisingly citrus pun high antioxidant sebab dia ada D-limonin. Tetapi komponen antioxidant dia mudah teroksida dengan oksigen. This is the beauty of chemistry. Tapi komponen antioxidant dalam herba-herba berempah ni susah teroksida. I think that's why dia banyak dalam masakan, memberi manfaat pada kita. Fascinating lah topik ni. I korek. Dulu tahu surface je. Tapi sekarang cari-cari, wah, lots of, lagi banyak yang kita tak tahu. Okay. And then Jane Sullivan pula, Lindsay Elmore. Lindsay Elmore bagi tips dan saya pernah dapat tips ni juga daripada Jane Sullivan. Kalau essential oil kita nak kurangkan oxidation. Kan kadang-kadang essential oil kita tinggal sikit kan? Tinggal sikit.
campurkan dalam botol yang hampir penuh. Campurkan. Jangan biarkan ada ruang yang banyak di dalam botol. Bila ada ruang yang banyak dalam botol, dia meningkatkan risiko oxidation sebab banyak oksigen. Kan? Jadinya bila macam ni, tinggal sikit. So saya nak elakkan oxidation, masukkan dalam botol yang hampir penuh. Sebab macam botol baru lemon essential oil, dia tak adalah penuh-penuh sampai atas kan. Dia dekat sini je. So saya boleh masukkan supaya udara yang ada tu sikit je. So dia tak risiko oxidation dia tidak terlalu besar bandingkan yang macam ni. Sebab yang ni kalau buka memang tinggal sikit je. Dia tinggal paras-paras ni je. Lemon saya cepat habis. Okay. So itu tips yang kita boleh cuba guna kalau rasa nak terus pakai, nak buat dilute ke apa ke teruslah. Tapi kalau you biarkan je lama-lama kan kadang kita perasan kan essential oil biar je lama-lama kan. So risiko oksidasi tu tinggi lah sebab udara banyak kat dalam. Baik. So tadi suhu, kemudian oksigen dan satu lagi ialah cahaya. Okey, yang ni menarik sebab pengaruh cahaya terhadap kualiti essential oil tidak banyak dokumentasi dia, tak banyak kajian dan tak banyak laporan. Tetapi ada satu kajian yang menyatakan pendedahan sweet orange essential oil selama 50 minit di bawah cahaya UV, pada suhu 20 darjah Celsius. Cahaya UV tu boleh tahan juga kan, dia punya suhu kan macam kita letak anak masa kuning-kuning tu kan. Jadinya 50 minit bawah cahaya UV, suhu dia 20 darjah Celsius. Sweet orange ni didapati struktur kimia dia ada sedikit berubah. Suhu dia tak terlalu banyak sebab kalau kita tengok suhu tadi lebih 28 darjah baru efek. Tapi suhu ni rendah, lebih rendah dari 28 baru 20. Tapi dengan kehadiran cahaya UV dalam tempoh 50 minit, yes, it can affect. Dia akan beri kesan kepada struktur kimia essential oil tersebut. Jadi secara tak langsung sebenarnya saya boleh rumuskan macam mana kita nak handle essential oil ni, macam mana kita nak jaga, nak simpan, macam kita nak simpan ubat lah. Simpan ubat. Hati-hati, jauh daripada kanak-kanak. Walaupun dia natural essential oil, tapi kena jauh daripada kanak-kanak yang tidak mudah dicapai dan alert dengan kanak-kanak dalam rumah. Benda ni bukannya kata boleh suka hati guna, sapu-sapu kat muka, nak tengok dalam muka, nak titis dalam telinga. It's not toy. Sebab saya dengan team member saya sendiri pun kadang-kadang dapat berita mengejutkan. Kak Syida, nak saya ambil botol lavender, habis dia lumur dekat muka dia, sekarang nak buat apa? First thing yang saya terfikir, kau simpan kat mana? Tapi benda dah jadi, so kita suggest ambil lah minyak ke apa semua kan. Dan observe kalau semakin teruk, jumpalah doktor sebab kemalangan kita tak boleh nak jangka berlaku macam mana. Tapi kita sebagai orang dewasa, sebab kanak-kanak tak boleh faham, kita sebagai orang dewasa kita simpan di tempat yang selamat. I think that's all yang saya boleh kongsi daripada, kalau nak baca lanjut, you all boleh dapatkan buku ni. Saya tak dapat commission. Tak dapat commission tapi banyak knowledge tentang essential oil daripada Lindsay Elmo sebab dia sendiri doktor falsafah dalam bidang kimia, chemistry, farmasi lagi. So memang penjelasan dia tu sangat-sangat memudahkan kefahaman dan apa yang kami sampaikan, kongsikan hari ini penyampaian dalam bahasa Melayu untuk memudahkan lagi kefahaman, insyaAllah. Jadi ada komen. Ada komen, ada satu lagi lah kita dah cakap. So basically kesimpulan dia ialah essential oil tiada tarikh luput tapi boleh teroksida kalau tidak disimpan dengan baik. Dia boleh merubah profil kimia essential oil tersebut lalu menyebabkan kurang manfaat, menyebabkan toxicity, maknanya dia boleh menjadi racun dan memudaratkan lah sebenarnya.
tiga faktor yang menyebabkan essential oil ni boleh rosak ialah suhu yang terlalu tinggi, kemudian apa lagi tadi? Oksigen dan menyebabkan cahaya dan juga cahaya, pendedahan kepada cahaya. Sebab tu juga essential oil kita, botol-botol kita, in fact botol massage oil kita pun dia bukan botol gelap. Dia bukan botol macam ni kan. Ini kan botol cerah kan, botol gelap sebab dia nak mengurangkan risiko cahaya. Itulah kot agaknya. Okay. Jadi Syida, saya rasa kita boleh share satu cara untuk, selain daripada tu, cara kita handle botol tu bila kita guna nak tetiskan. Yang tu pun akan menyebabkan perubahan juga. Okay. So biasanya kalau ini essential oil kita, botol essential oil kita kan ada orifice benda putih ni. So ada orang kalau dulu-dulu kan kita guna minyak kapak and whatnot tu semua kita macam letak je kat tangan kan. Tapi awal-awal lagi masa saya beli essential oil saya, enroller saya ajar, dia kata kalau kita nak guna essential oil ni kita tipiskan biar dia turun. So basically kita tak pegang lah orifice ni kan. Dan kalau kita perlu pegang orifice tu pun biasanya kita perlu pegang kalau kita nak masukkan something ke apa ke. Tapi botol asal tu kita tak buat something lah pada dia. Kecuali kalau kita nak tukar dengan aroma glide tu kan. Dan aroma glide tu pun sebenarnya kita boleh tekan pakai penutup saja. Itu ialah satu tips. Ada tips lain Syida? Tips lain, I think saya setuju dengan tips yang diberikan oleh Wawa. Elakkan daripada menyentuh orifice. Okay, yang ni orifice ni, yang warna putih ni, okay, dia orifice reducer. Orifice reducer tu maknanya dia membantu mengurangkan titisan essential oil. Tak adalah dia keluar selambak. Maknanya kalau dia keluar tu terkawal lah. Dia keluar terkawal, kita boleh kontrol. Oh nak satu drop aja. Tak adalah keluar selambak macam tu banyak sangat kan. And then lagi satu essential oil yang dia ni very powerful. Daripada bau, daripada efek dia. So satu ke dua titik tu pun dah cukup. So dan menjimatkan. Dan elakkan kalau nak sangat buka ni, gunakan penutup. Ni kena latihan sikit lah. Mana botol-botol kosong tu cuba buat. Sebab orang yang tak biasa dia akan pelik sikit. Nak buka macam mana Kak Syida? Just compare sikit je. I think compare sikit je dah nampak. So kalau nak letak roller, dan letak roller, mungkinlah you nak buat resepi apa-apa, lepas tu letak minyak, letak roller, lepas tu tutup. Dan kalau you dah tak nak guna roller tu, masih nak guna yang ni. Yang ni simpan tau, jangan buang. Okay, bila nak guna, pasang balik. So you memang tak sentuh. Dan bercakap pasal roller, sebenarnya roller kita tu sesekali kena dibersihkan. Yang ni top 10 mistakes bila guna rollerball. Ini video daripada Jane Sullivan. Okay, dia kata roller kalau boleh jangan buat banyak-banyak. 30 ml, 50 ml. Buat sikit-sikit. Kalau boleh 5 ml je dia kata. 5 ml. Sebab kita nak guna habis dan kita boleh cuci dan boleh pakai balik. Sebabnya bila kita guna roller kan kita sapu kat kulit. Bila kita sapu dekat kulit, dekat kulit kita ni ada sel-sel kulit. Epithelia cell. So sel epithelia tu dia boleh melekat di berbola. Dan dia bila dia melekat di bola dan bila kita letak minyak, dia akan masuk ke dalam minyak. Faham tak? Faham macam cikgu lah pula. I mean sel epithelia pada sel kulit kita ni boleh masuk ke dalam botol ni. Jadi sekali-sekala kalau dah habis bersihkan botol. Cuci semua ni, lepas tu buat batch baru. Okay, berbanding you just refill, you tak tahu sel-sel epithelia tu boleh, dia tidak menyebabkan naik kulat ke, naik bakteria ke, tak. Cumanya dia boleh menggalakkan oksidasi. Boleh menggalakkan oksidasi, so kita tak nak lah nanti, kenapa dulu buat perfume sedap bau tapi dah lama-lama macam tak sedap. Ataupun memang sebab banyak faktor oksidasi. Kalau you pakai carrier oil pun boleh menyebabkan oksidasi.
you pakai, that's why B6 are very good sebab dia ada satu carrier oil, wheat germ tu dia vitamin E tau, vitamin E, dia sangat tinggi vitamin E dan dia bagus sebagai preservative. So walaupun saya suka guna fractionated coconut oil atau you guna virgin coconut oil atau olive oil, proses oksidasi tu masih tinggi. Risiko oksidasi daripada carrier oil tu masih tinggi, tu yang bau jadi lain, panggil rancid, bau tengik. Okay, so I would suggest kalau nak buat roll on, sekali-sekala cuci botol. Kalau guna botol asal, elakkan sentuh. Dan ada juga tips kalau kita nak guna essential oil dekat bayi. Saya cari botol yang dah habis. Okay, yang dah habis. Ada orang kata essential oil kalau kita nak guna dekat bayi, kita ambil yang hujung ni saja. Yang hujung ni saja kan? Dan kita ni, and then kita sapu dekat baby. Tapi tangan you dah sentuh dekat sini. Tangan you dah sentuh kat sini. So secara peribadi tak perlu buat macam tu. Kalau nak guna dekat bayi, you titis dekat tapak tangan, kemudian you dilute dengan carrier oil sebanyak yang mungkin. Kalau you tak nak buat dekat tapak tangan, you buat dekat mangkuk atau piring. Kan? Sebab you boleh tambah carrier oil 1 atau 2 sudu. So dia jadi very diluted lah. So walaupun orang kata okay, kalau untuk baby kita ambil je macam ni, sentuh je. Tapi tangan you dah sentuh dekat sini. Jadi dia dah macam tak elok lah. Elakkan daripada sentuh. So yang ni saya korbankan value saya buat demo. Kalau saya nak sapukan pada baby, apa yang saya buat ialah saya just titis kat tapak tangan saya. Kemudian saya guna ataupun saya apa kita panggil ni? Gosok-gosok. Gosok kan. Kemudian baru saya sapukan oleh baby. Sebab sebenarnya dia dapat yang sort of macam sisa-sisa lah kan. Sisa tu. Okay, baki. Balance. Okay. So saya rasa banyak dah kita dah cakap. Terima kasih kepada orang yang join. Terima kasih Kak Zai sebab tanya soalan. Saya harap soalan Kak Zai tadi dah terjawab dan kita pun dah buat summary, kesimpulan daripada topik hari ini, essential oil. Tak ada tarikh luput dekat situ. Dan maksudnya essential oil yang living boleh bertahan lama kalau dia disimpan dengan baik, suhu yang baik, apa lagi dalam botol yang suhu yang baik, dalam botol yang lot cahaya kan, yang tidak lot cahaya dan sebagainya lah. Jadi saya harap dia dapat membantu dan memberi manfaat kepada semua yang menonton. Apa kata terakhir daripada Syida? Walaupun essential oil ni tak ada expiry date, tapi tak bermaksud kita kena stock up banyak-banyak. Okay, jadinya refleksi untuk bisnes yang living pun tak perlu nak stock up banyak-banyak sebab kalau boleh kita nak bagi stok yang fresh dekat klien. Tapi kadang-kadang ada juga essential oil yang klien dapat dah kurang dia punya amount. Okay, itu mungkin terutamanya citrus oil lah dah orang kata mengering kan. Jadinya berhubung saja dengan yang living, itu yang best kalau boleh dengan yang living, berhubung saja dengan yang living. Ada cara untuk yang living buat ganti rugi dengan essential oil kita yang dah berkurang tu. Dan kongsikan video ni dengan kawan-kawan, tapi video ni dalam grup saja, so ajak kawan-kawan join grup ni untuk tonton video ini supaya sekurang-kurangnya anda tak rasa macam rumit sangat nak explain. Tengok je lah video Kak Syida dengan Kak Wawan ni, you all dengar. Sebab mungkin you all tak ada buku ni kan, so kita dah memudahkan anda untuk mendapat pengetahuan dan memberi penerangan kepada kawan-kawan yang tanya pasal isu essential oil ni tak ada tarikh luput ke? Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan, hari Rabu jam 3 petang dengan topik yang lain juga. So, selamat berpuasa pada hari Jumaat. Selamat berpuasa. Bye. Assalamualaikum.